di atas segala nikmatnya. La yashkurullah man la yashkurun nas, Nabi kata. Tak dikatakan bersyukur kepada Allah sesiapa yang tak berterima kasih kepada sesama manusia. Bila orang buat baik pada kita, kita ucap thank you, terima kasih. Terima kasih kita itu secara manusiawi adab. Tetapi hakikatnya dalam hati kita, kita i'tikad bahawa nikmat itu datangnya daripada Allah. Cuma wasilah atas dia saja yang tolong sampai pada kita. Jadi kita terima kasih kepada orang tu, sebenarnya artinya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kalau orang buat baik pada kita, jangan kita diam-diam macam tu saja. Faham-faham sendiri. Tak. Kena sebut juga terima kasih ni. Kena sebut juga terima kasih. Baik. Ketika mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, iaitu Tuhan yang bersifat pemurah, lagi maha penyayang, lagi belas kasihan, Ar-Rahman Ar-Rahim, hendaklah dihadirkan di dalam hati pelbagai sifat Allah. Bila kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kena letak dalam hati kita Allah ni bersifat dengan sifat sangat pemurah, sangat kasih sayang, sangat lemah lembut, sangat berbudi. Ini sifat Allah ni. Baik. Imam Ghazali menjelaskan bahawa cara mengenal nikmat Allah antaranya melalui nikmat, melihat kepada nikmat yang terdapat pada anggota tubuh dan panca indera yang dikurniakan. Untuk kita kenal nikmat Allah ni macam mana, Imam Ghazali kata apa? Tengok di tubuh. Tengok kat tubuh kita ni banyak mana nikmat yang Allah beri. Sebab tu siapa yang tak mengenal diri, maka dia tak mengenal Tuhan. Kalam tasawuf ni bukan hadis Nabi. Kalam hikmah. Siapa tak kenal diri dia, tak kenal Tuhan. Ataupun siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Kerana apa? Kerana pada diri dia itu jelas mazhar, zahir, Allah letak atas dirinya itu segala nikmat-nikmat, banyak nikmat-nikmat yang bila dipikirkan, maka nikmat itu kita melihat kepada sang pemberi nikmat. Nampak balik kepada Allah. Jadi kalau kita tengok tangan kita, kita tak tengok tangan kita yang gagah ni ataupun yang hebat menumbuk ni, kita tak tengok yang tu. Kita tengok kepada sang pemberi tangan yang meletakkan pada tangan kita tangan yang gagah ini. Bila kita tengok ke tangan, itulah yang sepatutnya cara pandang bagi kita orang yang belajar, orang yang beriman dan orang yang belajar ilmu agama ni. Seperti mata, telinga, hidung, otak, kulit, daging, tulang, limpa, jantung dan selainnya yang ada pada tubuh manusia. Bagi orang yang mengerti, semuanya itu adalah nikmat yang besar. Bila kita tengok mata, maka mata ni digunakan untuk melihat alam, untuk melihat ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ni adalah ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah. Allah ada dua ayat. Ayat Quran, ayat kalamullah yang kita duk baca Quran tu. Satu lagi ayat kauniyah, ayat yang bertebaran di seluruh alam. Bila kita tengok, kita puji Allah. Bila kita tengok, kita merasa kebesaran Allah. Melihat kepada alam dan juga peristiwa-peristiwa yang berlaku. Alam dan segala kejadian yang melekat padanya. Maka automatik kita tengok dan benda itu dikirim ke otak. Kita tengok kejadian orang lalu lalang. Kita tengok kejadian berlaku aksiden. Kita tengok orang menolong orang lain depan mata. Jadi semua kejadian-kejadian itu kita masuk dalam akal kita, kita tafsir. Bila kita tafsir, kita fikir balik kepada Allah, maka itulah yang membuahkan iman dan takwa. Ada lagi kita tengok peristiwa seekor kambing dibaham harimau. Kalau tengok di mata dianya dahsyat, kita kirim ke otak, kita ingat, ataupun ingatan itu juga melihat menjadi lekat di hati kita, di ingatan kita. Dahsyatnya macam mana kambing itu dibaham harimau. Kita tengok depan mata kambing dibaham harimau. Ataupun dalam peristiwa lain, kita tengok depan mata macam mana kucing itu kena langgak di kereta. Macam mana menggelupur kucing tu. Dahsyat.
Nah, biasa kita tengok kucing mati dah. Ni kita tengok kucing kena langgar. Macam mana? Ya. Maka peristiwa itu menjadikan kita sentiasa waspada. Kalau duduk di jalan raya, macam mana kena hati-hati. Kalau macam tadi kambing baham di rimau tu, macam mana kita jaga keselamatan diri agar tidak terserempak dengan harimau. Daripada situ kita pun membina kaedah-kaedah keselamatan. Nah, melintas jalan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri balik, tengok ataupun minta bantuan orang yang lebih pakar, orang tua kalau budak-budak. Kalau kambing tadi kita bina kandang, kita jauhkan daripada pinggir hutan. Nah, supaya selamat kita daripada terkena ancaman kereta ataupun kena ancaman harimau tadi. Maknanya daripada peristiwa kita ambil faham, maklum, kita ambil analisis, kita mula iktibar dan kita mencari solusi. Ambil hikmah atas peristiwa. Itu kelebihan yang ada hanya pada manusia. Binatang tak ada. Malaikat pun tak ada benda ni. Manusia saja. Andai kata peristiwa yang disaksikan itu tidak disimpan dalam otak, maka mata itu seolah-olah berhala yang tersembul, tidak melihat. Mata tu ada saja, macam objek sajalah, tak ada function mata tu kalau tak boleh nak simpan memori. Tanpa otak menyimpan ingatan daripada mata tadi, nescaya setiap hari kambing ternakannya dibaham oleh harimau. Nescaya kita akan menyaksikan lagi ataupun kita akan melihat kadang takut-takut diri kita pula yang terlanggar di kereta tadi. Nah, sebab kita tak menyimpan ingatan kita terhadap peristiwa itu. Untuk jadi teladan kita. Inilah contoh nikmat mata yang menyaksikan peristiwa dahsyat terpampang di benak otaknya, menjadikan dia sentiasa waspada sepanjang masa. Hikmahnya juga mendorong akal berfikir, sentiasa mengambil langkah yang sepatutnya untuk keselamatan. Fungsi otak iaitu sebagai store, tempat menyimpan berbilion ingatan untuk kepentingan masa depan pemiliknya. Sebab itu dalam Islam, antara yang kena dijaga dalam yang disebutkan dalam maqasidus syar'iyyah, hifzul aql. Antara tujuan pensyariatan, antara tujuan Allah turunkan syariat ini, antaranya adalah yang utama untuk menjaga akal. Kerana manusia ini ada harga apabila kita menggunakan akal. Bila kita jaga akal kita, kita guna akal kita sebetulnya. Baik. Jadi fungsi otak itu untuk menyimpan berbilion ingatan untuk kepentingan tuan pemiliknya. Begitu juga Allah mengurniakan kepada kita kulit sebagai radar ataupun pengesan yang bernama deria bau, deria rasa, deria sentuhan. Pada kulit kita tu ada reseptor sejuk, panas, pedih. Tak, semua ada kat situ. Yang juga kalau dari sudut taharahnya kita dengan kulit inilah kita nak mengesan ada lagi ke tidak ain najis. Kita pegang tu licin lagi. Ada lagi lah tu. Siapa yang cam ni? Kulit. Ya. Kalau kulit tak cam, macam mana kita nak tahu tu najis atau tidak? Ya. Jadi itulah pentingnya kita melihat kejadian Allah yang Allah berikan pada diri kita ini dan kita gunanya untuk ibadat kembali kepadanya. Lantaran apabila melihat terlalu banyaknya nikmat Allah sehingga tidak terhitung, tidak mampu kita hitung. Oleh itu, apabila membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka hadirkan di dalam ingatan segala kebaikan Tuhan agar kita jadi bertambah rajin ibadat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus masuk dalam hati kita dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Allah beri kepada kami ini penuh dengan kasih sayang, penuh hadiah, penuh nikmat, penuh kebaikan, penuh bantuan, penuh pengharapan kami letak pada Allah. Maka menyebabkan kita rasa sepatutnya lah, patut pun kita ni sebagai hamba untuk sungguh-sungguh dalam ibadat ta'abbudi, rajin kita ibadat kepadanya. Ya,
rajin ibadat ni kadang-kadang tidak semestinya rajin semayang berjemaah ataupun rajin semayang sunat, rajin mengaji. Boleh jadi juga rajin ibadat ni adalah sungguh-sungguh kita mentaati perintah suami bagi isteri. Ni, seorang isteri mujahadah dia. Sungguh-sungguh dia nak taat kepada perintah suami. Sungguh-sungguh dia jaga hati dia dan mulut dia daripada berkata oh ataupun berkata tidak kepada perintah suami. Nah, sama juga dalam sama untuk orang lelaki. Allah balas balik supaya dia taat kepada ibu dia. Dia tahan diri dia daripada derhaka kepada ibu dia. Taat segala permintaan ibu dia. Layan segala kehendak. Lagi mana tak langgar syariat. Maka semua itu pun juga dilihat sebagai tanda orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Menggunakan betul-betul atas diri dia itu supaya dapatkan redha Allah. Nah, dengan cara berbakti kepada ibu ataupun berbakti kepada suami. Sungguh-sungguh inilah yang dinilai oleh Allah. Jadi maknanya tidak semestinya syukur nikmat ni kita tandakan dengan rajin ibadat. Tetapi juga ketaatan kita, sungguh-sungguh kita untuk melihat ketaatan yang Allah suruh pada kita. Taat ibu bapa, taat pada suami. Ya. Yang ni benda payah sebenarnya ni. Jadi tak guna juga kalau bersungguh datang masjid. Datang masjid bersungguh-sungguh. Ni muslimat. Muslimat betul datang masjid. Sebab apa dia JK? Dia kena siap banyak benda. Tapi time suami dia suruh buat apa-apa, berat pula. Tak jadi juga. Tak jadi benda tu. Payah. Suami pun sama ni, hak lelaki ni. Datang masjid bersungguh. Tapi bila balik rumah, bila mak suruh apa-apa, berat pula nak buat. Maka tak ada panggil synchronize antara ibadat dengan ibadat yang lain. Dia melupakan keutamaan. Jadi bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, maka hadirlah dalam hati kita bahawa Allah inilah Tuhan yang tempat mana kita merasa sungguh kasih sayangnya kepada kita. Maka wajarlah kita balas balik dengan ketaatan. Meningkat darjat solatnya sehingga berbeza solat ketika remaja dengan solat di era tua. Semakin bertambah usia, maka sepatutnya semakin matanglah ibadat solat kita. Ya, waktu dulu solat sambil main-main. Ingat tak? Waktu kecil dulu solat sebelah kawan-kawan tak? Nak cepat je tahu. Dia dulu sujud sebelum untuk imam. Punya nak cepat. Sebab dia punya target siapa yang sarung kasut dulu dia menang. Lepas salam tu, siapa yang dapat sarung kasut dulu dia menang. Dia nak cepat lah. Itu budak-budak main. Ataupun tengah-tengah sujud, kaki hak belakang tu pergi cuik belakang kawan lain. Nak kaki belakang dia pergi cuik kawan pula. Itu waktu kecil. Meningkat remaja, dia mula serius. Cuma banyak garu-garu lagi lah waktu remaja. Duk banyak garu lagi. Sampai peringkat dewasa, dia mula mengusahakan khusyuk. Mula mengusahakan tadabbur setiap bacaan dalam solat dia. Sikit demi sikit. Akhirnya pada satu tahap, dia merasakan bahawa benar-benar bahawa dia menghadap kepada Allah. Dia tak fikir dosa, dia tak fikir pahala dah. Dia fikir inilah tanggungjawab aku sebagai hamba kepada Allah. Jadi itu perkembangan kematangan kita. Itu biasa berlaku. Cuma hak tak biasanya takut terbantuk kematangan ni. Duk tahap sama. Tak nak bagi tahap sama, kena belajar, kena terus-terus belajar. Baik. Apabila membaca Maliki Yaumiddin, iaitu Tuhan yang memiliki hari ad-din, hari agama, ataupun tu diterjemahkan kepada hari kiamat. Hari yang mana hari itu hanya agama Allah yang diterima, agama Islam. Yang bererti Tuhan yang memiliki hari kiamat, hari akhirat, hari pembalasan, hendaklah meningkatkan semangat dan rasa gerun serta hormat kepadanya, kerana di akhirat kelak tiada kerajaan selain daripada kerajaan Allah. Maliki,
yang memiliki, yang menguasai, yang merajai hari kiamat. Allah lah pemiliknya. Di atas dunia ni kita banyak kerajaan. Kerajaan negeri ada, kerajaan persekutuan ada. Kerajaan negara-negara pun ada. Jadi banyak kerajaan atas dunia ni. Tapi di akhirat nanti semua kita duduk di bawah kerajaan Allah yang sebenar-benarnya. Tiada yang boleh memerintah ketika itu melainkan hanya perintah daripada Allah. Selain gerun, hendaklah juga berasa takut kerana sengsara dan kekalutan dan segala kira bicara di mahsyar, yang mana pada waktu itu hanyalah kepunyaan Allah. Kita kena ada rasa gerun, ada rasa takut, ataupun kita kata persiapan, kesiapsiagaan kita untuk menghadapi suasana kalut di alam sana, di padang mahsyar sana. Transit tu alam barzah. Alam barzah ni transit, tapi tak tahu juga transit berapa lama kan. Akhirat tu, alam mahsyar tu yang sebenar-benarnya, macam itu pun lama juga tu. Duduk di padang mahsyar ni lama, kita jauh lebih lama daripada hidup kita atas dunia. Duduk di padang mahsyar saja, belum lagi kira amal tu. Duduk di padang mahsyar ni lama, beratus beribu tahun kita tak tahu, wallahu alam. Lebih lama daripada hidup kita atas dunia, lebih lama daripada dalam alam barzah tu. Itu belum lagi kita dikira pada waktu timbangan mizan, belum lagi pada titian sirat, belum lagi pada syurga atau nerakanya hak terakhir. Maknanya jauh lagi berjalan ini pada mahsyar ni. Duduk di padang mahsyar tu jauh lagi, lama lagi. Pada ketika itu hanyalah Allah pemiliknya, kerajaan Allah. Manusia yang pelbagai karenah pasti menghadapi hari pembalasan tanpa ada pihak yang terlepas. Kalau atas dunia dia banyak buat hal, banyaklah hal yang dia kena tanggung di padang mahsyar tu nanti. Sedangkan haiwan yang menjadi mangsa kekejaman haiwan lain yang bertanduk, pada ketika itulah Allah bangkitkan mereka untuk dibalas. Kalau manusia kita ada lagi kita nak menunggu timbangan amal ni. Tapi kalau binatang waktu tu dibalas, kita tengok, kita perlu tengok, ada lembu atau kebor lah. Daripada rentam tu, jadi Allah balas time tu. Lepas settle pembalasan tu, maka daripada tu tak ada lah. Kita pun tengok pembalasan Allah satu kita tengok. Ni kucing pijak ni ke itu kerja, itu Allah nak tunjuk sifat adil dia tu. Kita tengoklah benda tu tak. Baik. Sayugia diperbaharui rasa ikhlas dalam hati ketika membaca iyyaka na'budu. Maka bila kita sebut iyyaka na'budu, kita letakkan keikhlasan dalam hati kita. Ikhlas pada apa? Engkaulah ya Allah semata-mata kami beribadat. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami beribadat, kami menyembah, kami menyerah diri. Abdun. Iyyaka na'budu, kepadamulah hanya kami menyerah diri. Pada kalimat itu Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan perkataan jamak na'budu. Tok Guru nak suruh tekan kat sini, ni sebenarnya kalimat ni. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah. Isyarat dia tu sebenarnya na'budu tu nahnu a'budu, kami semua menyembah kepadamu. Kami, nun tu kami, yang menggunakan suatu kalimat jamak sebagai isyarat bahawa kita nak menyembah Allah ni menyembah ramai-ramai. Tu sebenarnya. Bila kita baca iyyaka na'budu, kita nak isyarat di situ, Allah nak bagi isyarat bahawa sembah aku ni sembah ramai-ramai. Bukan Allah tak guna istilah iyyaka a'budu. A'budu tu aku menyembah, saya menyembah. Tapi na'budu,
Bukan a'budu, na'budu. Kalau a'budu tu saya menyembah. Kalau na'budu, kami menyembah. Maknanya ketika kita menyembah Allah, solatlah terutamanya, maka sebenarnya ibadat solat ni Allah nak isyaratkan supaya buat ramai-ramai. Sembahyang ni sembah Allah, sembah ramai-ramai. Di situ bahawa disebutkan solat fardu itu adalah ibadat yang bukannya jenis sendirian, tetapi telah diberitahu bahawa isyarat ianya dilakukan secara berjemaah, ramai-ramai tadi. Agama tidak mungkin mengubahnya untuk menggunakan perkataan mufrad a'budu walaupun kepada mereka yang solat sendirian. Tak ada bila sembahyang sendiri kita panggil a'budu pula, tidak. Walaupun sembahyang sunat dah, kita tak sebut a'budu, kita tak sebut na'budu. Kita tak ubah benda tu. Haram pula kalau mengubahnya. Tidak perlu ditanya hukum solat berjamaah, kerana pastinya para sahabat dahulu tidak pernah bertanya demikian, melainkan mereka sendiri menunaikan solat fardu berjamaah sepanjang mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Baik. Maka setelah memperbaharui ikhlas melalui ucapan iyyaka na'budu, hendaklah seseorang memperbaharui betapa berhajatnya dia kepada bantuan Allah. Iyyaka na'budu, lepas tu kita sambung apa dia? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Kami minta apa-apa denganmu ya Allah. Kita berserah, kita minta denganmu ya Allah. Dan kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi kalau hak pertama tu kita nak supaya kita ikhlaskan segala perbuatan kita kepada Allah. Yang kedua ni pula, kita nak letakkan diri kita ni sentiasa bergantung harap kepada Allah. Kan? Allahu Samad lah ni. Ni tafsir dia, boleh terjemah, boleh pergi ke tafsir Qul Allah juga. Allahu Samad. Pada Allah lah kami minta apa-apa. Kepada Allah lah kami minta pertolongan, kami bergantung harap. Pertolongan itu amat diperlukan oleh insan kita lah, bertaraf hamba yang sangat lemah, yang lemah ni. Manusia ialah makhluk yang tiada daya upaya. Jika tidak digunakan panca indera, tidaklah dia dapat melihat sepanjang hayat. Kan? La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya upaya. La haula. Itu kalimat dia. Kalau kita nak beramal, kalau kita nak rasa sungguh kebergantungan kita kepada Allah, penyerahan diri ni, banyakkan baca la haula wala tadi. Baca hauqalah tu. Tidak ada upaya mengelak maksiat, tidak ada daya kekuatan berbuat taat, melainkan dengan izin Allah juga. Panca indera tidak berfungsi jika tidak diizinkan Allah. Ibarat orang yang diserang angin ahmar. Angin ahmar ni apa dia? Angin ahmar, stroke lah. Stroke lah angin ahmar ni. Nak bergerak tapi tak boleh. Anggota serta urat ada tapi tidak lagi dapat digunakan untuk bergerak. Bererti keupayaan insan itu tidak diizinkan olehnya lagi. Allah tak izin dah. Oleh itu, apabila membaca wa iyyaka nasta'in, maka kita sedarlah bahawa diri kita ini sebenarnya sangat bergantung kepada Allah sepenuhnya dengan kurniaan Allah. Tak dapatlah kita duduk melainkan dengan izin Allah juga. Tak dapatlah kita datang kemari ke masjid melainkan dengan izin Allah juga. Tak masuk makanan dalam mulut kita melainkan dengan izin Allah juga. Tidak keluar benda-benda tak elok daripada tubuh kita melainkan dengan izin Allah juga. Kita tak situ sungguh-sungguh.
Jika seseorang menyebut wa iyyaka nasta'in dengan kefahaman begitu, maka bertepatanlah dengan apa yang sebetulnya dikehendaki olehnya. Sesuailah dengan taraf seorang hamba yang sentiasa berharap pertolongannya. Okey, baik.